Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita dalam video Cikgu Nurisa. Hari ini saya nak bincangkan topik 1.3 bersama perikawanan. Topik ini adalah untuk semester 1 bagi subjek perikawanan tingkatan 6. Okey, kita pergi dulu kepada sistem catatan bergu. Okey, satu sistem yang diwujudkan untuk merekodkan urus niaga secara tersusun dan sistematik di mana setiap urus niaga yang berlaku dicatat dua kali, satu di bahagian debit dan satu lagi di bahagian kredit dengan jumlah yang sama. Ini adalah maksud sistem catatan bergu. Dari segi persembahan akaunti, debit merujuk catatan di sebelah kiri akaun, manakala kredit merujuk catatan pada sebelah kanan akaun seperti berikut. Nampak yang sebelah debit adalah sebelah kiri, manakala kredit adalah di sebelah kanan. Sistem catatan bergu. Okey, kesan catatan bergu, kita lihat kepada jadual ini. Kita lihat aset, bahagian debit dia akan menunjukkan peningkatan atau nilai aset bertambah. Bahagian kredit menunjukkan nilai aset berkurang. Liability pula sebelah debit menunjukkan nilainya berkurang, sebelah kredit menunjukkan nilai bertambah. Ekuiti milik atau modal, sebelah debit berkurang, sebelah kredit bertambah. Hasil sebelah debit berkurang, kredit bertambah. Belanja sebelah debit bertambah, sebelah kredit berkurang. Okey. Lanjutan daripada sistem catatan bergu, wujud persamaan perakaunan yang dapat dirumuskan seperti berikut. Okey, persamaan perakaunan ni aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Kalau dulu masa saya belajar dikenali sebagai persamaan kunci kira-kira. Kalau kita tengok daripada kunci kira bentuk T ataupun nama lain kunci kira adalah penyata kedudukan keuangan. Kalau bentuk T kita tengok sebelah kiri adalah aset sama dengan liability tambah ekuiti milik adalah di sebelah kanan. Okey, kita lihat satu persatu. Aset dahulu. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh seorang individu atau sebuah perniagaan yang biasanya terdiri pada tunai dan barang yang bernilai seperti hartanah, kenderaan, perabot, peralatan, inventori barang niaga. Inventori nama lainnya adalah stok dan pelaburan dalam bentuk saham. Liability, obligasi, tanggungan atau tuntutan yang dibuat oleh pihak luar terhadap perniagaan. Contoh liability ialah pemintang atau nama lain pemintang adalah akaun belum bayar, pinjaman bank, perbelanjaan perniagaan yang belum dibayar atau terakur. Ekuiti pemilik, baki nilai aset yang diperoleh selepas menyelesaikan semua tuntutan atau liability. Baki aset yang diperoleh merupakan milikan yang dipunyai oleh pemilik perniagaan. Apabila ekuiti milik dipecahkan kepada beberapa komponen lain, persamaan perakaunan menjadi aset sama dengan liability tambah ekuiti milik tambah modal tambahan tambah hasil tolak belanja tolak ambilan. Okey, dekat sini dekat ekuiti pemilik ni kita pecahkan ekuiti milik sama dengan modal tambah untung bersih. Di untung bersih sama dengan hasil tolak belanja. Jadi kita kembangkan dia dapat persamaan seperti ini. Okey, kita lihat contoh satu. Berikut ialah urus niaga perniagaan mutiara yang menjalankan perniagaan pusat tuition. Yang A, Encik Ruzaini telah mulakan perniagaan dengan melabur wang tunai sebanyak RM100,000. Okey, saya bincangkan dulu. Jawapan akan ditunjukkan kemudian. Okey, memulakan perniagaan dia melibatkan modal. Modal akan bertambah RM100,000. Dia bawa masuk modal dengan melabur wang tunai. Jadi tunai akan bertambah. Jadi bahagian ekuiti milik modal bertambah RM100,000. Bahagian aset tunai bertambah RM100,000. Jadi persamaan perakaunan ni seimbang. Setiap kali kamu buat urus niaga, kamu kena pastikan persamaan perakaunan itu aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Yang B, membeli perabot sebanyak RM30,000 secara tunai. Okey, dekat sini membeli perabot. Perabot adalah aset. Jadi aset bertambah RM30,000. Tunai juga adalah aset. Jadi aset akan berkurang RM30,000. Masih seimbang bersama perakaunannya. C, membeli berapa buah komputer secara kredit pada syarikat Louis Berhad dengan harga RM40,000. Jadi membeli komputer akan bertambah. Jadi secara kredit adalah daripada syarikat Louis adalah pemintang atau akaun belum bayar. Pemintang kita atau akaun pembayar pun bertambah RM40,000.
D. Menerima bayaran tunai sebagai hasil yuran bulan pertama daripada pelajar sebanyak 7,800. Okey, menerima bayaran tunai, jadi mak tunai kita akan bertambah bahagian aset. Okey, hasil kita pun akan bertambah 7,800. Terima bil telefon. Okey, kita baru terima bil, kita belum membayar. Jadi di sini akan wujud utility tak akruh lah. Okey, utility tak akruh kita akan bertambah 700 dan utility kita akan di bahagian liability lah akan bertambah 700 dan dekat bahagian belanja kita pun akan berkurang 700 lah. The balance pula liability dengan equity. Pembayaran gaji secara tunai 4,000 dan sewa bangunan perniagaan 5,000. Okey, gaji kita bayar jadi tunai berkurang bagian aset. Gaji adalah belanja akan berkurang 4,000. Sewa bangunan pun sama, kita bayar jadi tunai berkurang 5,000 dan sewa bangunan ni belanja pun kurang 5,000. Membayar bil elektrik yang tak akruh 700 dan bayar sebagian akaun belum bayar berjumlah 20,000. Okey, kat sini bil elektrik tak akruh ni utility tak akruh. Utility tak akruh akan berkurang. Jadi membayar tunai pun akan berkurang. Bayar sebagian pada akaun belum bayar akan berkurang 20,000. Tunai pun berkurang 20,000. Encik Razaini mengambil keluar tunai 1,000 untuk gunaan sendiri. Jadi kat sini dia adalah ambilan sebab gunaan sendiri. Jadi tunai akan berkurang bagian aset. Tunai tu aset berkurang 1,000. Manakala dekat equity milik atau modal akan berkurang 1,000 juga sebab melibatkan ambilan. Bila cukup tempoh akaun belum bayar, peniaga mutiara ini tidak mahu bayar baki pembekalnya sebanyak 20,000, tapi dengan persetujuan bekal ditukar pada nota belum bayar. Okey, dekat sini maksudnya akaun belum bayar ada tempoh dia, jadi tak boleh selamanya lah untuk berhutang. Jadi untuk melanjutkan dia akan ditukar ke nota belum bayar. Nanti akan tibalah ada topik ni. Okey, nota belum bayar ni tidak datang sendirilah, dia akan muncul dengan faedah. Untuk melanjutkan ada faedah yang perlu dibayar. Okey, dekat sini akaun belum bayar akan berkurang 20,000, manakala nota belum bayar akan bertambah 20,000. Apabila kutipan dibuat untuk yuran bulan kedua, sebagian besar pelajar bayar tunai 5,000 dan sebagian lagi belum bayarnya 2,800. Okey, kita tengok 5,000 dulu. 5,000 adalah kutipan. Kutipan jadi tunai akan bertambah 5,000. Jadi dekat kolom equity milik hasil dia akan bertambah 5,000. Manakala 2,800 ni adalah akaun belum terima penghutang. Penghutang akan bertambah 2,800 dan kita masukkan juga dekat hasil 2,800 jadi 5,000 tambah 2,800 dia adalah 7,800. Okey, dikendaki berdasarkan urus niaga di atas, sediakan satu jadual untuk menunjukkan penggunaan persamaan perakaunan. Okey, inilah jadualnya. Kamu buat jadual dia. Sebelah kiri adalah bahagian aset, sebelah kanan adalah liability tambah equity. Pemilik adalah yang laju tunai, perabur, peralatan, akaun ABT ni akaun belum terima adalah bahagian aset. Ini bergantung pada soalan lah. Tengok soalan. Soalan akan tetapkan apa komponen aset. Itu juga dengan liability. Liability adalah ABB, akaun belum bayar, utility tak akruh, nota belum bayar dan equity milik adalah modal. Tengok juga soalan. Okey, inilah jawapan dia tadi yang saya dah terbincang tadi. Yang A, tunai bertambah 100,000, equity milik bertambah 100,000. Okey, yang B, yang kurungan menunjukkan berlaku pengurangan. Okey, yang B, tunai berkurang 30,000, perabot bertambah 30,000. Setiap kali kamu kena pastikan persamaan perakaunan ni seimbang. Yang C, peralatan 40,000 bertambah, akaun belum bayar pun bertambah. Okey, yang D 7,800 tunai bertambah. Okey, dekat equity milik modal 7,800 hasil bertambah. Yang E utility tak akruh bertambah. Okey, dekat modal equity milik belanja dia berkurang. F tunai berkurang 4,000. Okey, dekat belanja gaji di modal berkurang 4,000. G tunai berkurang 5,000. Begitu juga dengan modal berkurang 5,000 belanja sewa lah. H 20,700. Dekat tunai berkurang, dekat akaun belum bayar berkurang, utility tak akruh berkurang. I ambilan tadi pun sama berkurang. Okey, C
Akaun belum bayar RM20,000 berkurang, nota belum bayar bertambah. Saya dah terang tadi kan dekat dia punya soalan. Okey, J RM5,000 tunai bertambah, akaun belum terima bertambah RM2,800, dekat modal atau ikuti milik hasil bertambah RM7,800. Lepas tu kamu campurkan setiap kolom ni lah, tunai kamu campurkan dapat RM52,100, perabot campur dapat RM30,000, peralatan campur dapat RM40,000, akaun belum terima campur dapat RM2,800. Akaun belum bayar kita campurkan dapat kosong lah, sebab ada campur tolak. Utility pun kosong, nota belum bayar ada RM20,000, modal kita campur tolak kita dapat RM104,900. Okey, kamu campurkan semua aset kamu dapat RM124,900, sama dengan bahagian liability tambah equity milik dapat RM124,900. Okey, contoh 2, tempoh perakaunan perniagaan Deborah berakhir 1 Disember. Ringkasan kedudukan keuangan perniagaan Deborah pada 30 November 2020 adalah seperti berikut. Akaun dan RM, nilai ringgit, aset 60% aset tetap. Bila sebut 60% aset tetap, maksudnya kat sini 60 aset tetap atau aset bukan semasa, 40% adalah aset semasa, RM195,500, liability RM45,400, equity milik RM150,100. Yang berikut ialah urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Disember 2020. Pada 1 Disember 2020, inventory itu 10 set perisian perakaunan beserta buku panduan dengan kos RM4,000 telah hilang. Harga jualan inventory yang hilang itu ialah RM7,500. Jadi kat sini bila hilang dia adalah kerugian. Jadi kita akan rekod stok atau inventory dia berkurang RM4,000, dia akan rugilah di modal RM4,000. Pada 14 Disember 2020, Nol Balkis Holding melantik perniagaan Deborah untuk beri khidmat nasihat dan latihan bernilai RM8,000 seminggu bagi tempoh selama 4 minggu. Walaupun perniagaan bagi bulan Disember telah diberikan, bayaran hanya diterima setelah kontrak 4 minggu tersebut tamat. Jadi kat sini kita tengok dilantik sebagai khidmat nasihat RM8,000 seminggu. Selama 4 minggu, walaupun khidmatan bagi bulan Disember telah diberikan bayaran. Jadi kita kena iktiraf lah sebab dia dah berlaku. Jadi kita tengok jawapan dia. Okey, pada 25 Disember 2020, perniagaan Deborah telah didakwa oleh pekerja di mahkamah dan menuntut ganti rugi RM25,000. Kes ini akan dibicarakan di mahkamah pada bulan Jun 2022. Perniagaan Deborah dan pekerja dijangka punya peluang yang sama untuk menangi kes ini. Okey, ini akan berlaku pada Jun 2022. Jadi bukan untuk tahun semasa. Jadi tak ada urus niaga direkod lah, belum tahu lagi, tak ada. Bukan kita punya tahun semasa. Jadi tak ada catatan untuk yang ini. Pada 30 Disember 2020, perniagaan Deborah bayar gaji pekerja sebanyak RM10,243 dan belanja utility sebanyak RM1,852 bagi bulan Disember. Jadi kat sini dia bayar gaji. Bila bayar gaji, bahagian tunai akan berkurang dan bahagian equity pemilik. Equity milik melibatkan belanja pun akan berkurang lah. Gaji pekerja RM10,243, belanja utility RM1,852. Pada 30 Disember 2020, perniagaan Deborah telah menghadiahkan satu set perisian perakaunan beserta buku panduan kepada anak saudaranya benda RM750 dan harga sebenarnya RM400. Okey, dekat sini ni adalah ambilan. Ambilan jadi dia punya inventory akan berkurang dan dekat ikuti milik akan modal pun akan berkurang. Pada 31 Disember 2020, aset susut nilai pada kadar 10% tahun atas nilai buku. Okey, susut nilai ni adalah belanja. Jadi belanja. Okey, aset yang terlibat akan berkurang dan belanja dekat ekuiti pemilik pun akan berkurang. Dikendaki, peristiwa urus niaga di atas nyatakan nilai dan kesan turun naik terhadap aset, liability dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan bagi perniagaan Deborah pada 1 Disember 2020. Okey, kita tengok jawapan dia. Ini jawapan dia dalam bentuk jadual. Kamu nampak urus niaga, kesan. Okey, baki awal kita salin tadi 195 bahagian aset, bahagian liability 45,400, equity milik 150,100. Okey, yang pertama tadi aset berkurang 4,000, equity milik berkurang 4,000. Setiap kali urus niaga berlaku, pastikan persamaan perakaunan adalah seimbang. Yang kedua 16,000 bahagian aset dan equity milik 16,000 juga.
Yang 3 tadi kes mahkamah tadi dia belum berlaku. Bila dia belum berlaku maksudnya tak perlu catat lah sebab dia tahun 2022 belum berlaku lagi. Okey, yang keempat adalah aset dia berkurang 12,095. Okey, dekat equity milik pun berkurang 12,095. Yang kelima tadi aset berkurang 400. Equity milik pun berkurang 400. Yang keenam, aset berkurang 11,730. Equity milik pun berkurang 11,730. Jadi kita kira laju bagi akhir dia, aset 183,275, liability 45,000, equity milik 137,875. Okey, yang mana tak ada kurungan adalah positif. Kamu campurkan, mana yang ada kurangan adalah negatif. Jadi kamu tolakkan, jadi kamu buat campur tolak, kamu akan dapat baki akhir dia. Okey, seterusnya jumlah bahagian aset 183,275. Jumlah bahagian liability tambah equity milik dapat 183,275. Jadi kamu tengok pesan perekonomian ni seimbang. Dia mesti seimbang. Okey, jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.